Yo, what's up guys? Pierre Andre is back. Right. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang yang menonton channel Pierre Andre Vlog. Yes, kita kembali lagi guys. Apa khabar korang? Adakah korang dalam keadaan sihat? Kalau sihat, Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita semua guys. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas nikmat dan rahmat yang kau berikan kepada diri kami dan juga keluarga kami. Syukur Alhamdulillah. Guys, hari ni kalau kau tengok cara aku bercakap dalam beberapa video ni agak berbeza sikit kan. Aku dah start pegang mic macam ni. Bukan apa, kalau boleh aku nak dekatkan mic dekat mulut. Pasal aku dapat beberapa komen yang positif tentang mereka yang mempedulikan kualiti siaran atau kualiti video pada Pierre Andre Vlog. Aku ucapkan terima kasih guys. Komen-komen macam tu aku suka. Pasal apa? Secara tidak langsung dia dapat memperbaiki dan juga dapat bagi kualiti yang terbaik lah untuk korang. Di mana ada yang mengatakan audio aku kurang cantik, kurang tune. Maksudnya tak kuat lah guys. Aku pun tak faham. Bukan tak faham apa. Audio ni aku beli ni Ceremonic Blink 500 before ni antara audio yang terbaik lah. Walaupun aku dah maksimumkan dia punya volume paling tinggi, tetap suara aku tidak kuat. Bukan aku nak nyalahkan benda ni, tidak guys. Benda ni sebenarnya aku salahkan diri aku juga. Pasal aku ni jenis orang yang kalau bercakap memang suara aku tak keluar sangat. Bukan sebab aku ada soft spoken, tidak guys. Aku jenis orang yang bercakap tu tak kuat. Kadang-kadang kalau orang yang kalau macam aku sembang dengan bapak aku kan, bapak aku banyak kali itu bermaksud suara aku memang tak berapa nak kuat lah. So aku minta maaf kalau ada video yang korang tengok tak berapa nak dengar kan. Aku akan cuba perbaiki. Salah satu dia dengan aku guna teknik baru lah. Itu aku cuba letakkan benda ni paling hampir dengan mulut aku. Aku harap audio kali ni lebih baik lah. Okay guys, video kali ni berbeza daripada video-video yang lain yang aku nak buat. Kalau biasanya aku akan up isu-isu semasa lah, dan juga cerita-cerita seram. Tapi untuk kali ni aku lari topik sikit. Apa yang aku nak cerita adalah lebih kepada YouTube ataupun menjadi YouTubers. Apakah seronok menjadi YouTubers? So untuk video kali ni aku nak bezakan menjadi seorang pengarah filem atau menjadi seorang YouTubers. Mana yang lagi best? Mana yang lebih seronok? So itulah tajuk untuk video kita kali ni. Aku harap korang sudi untuk dengar topik kali ni. Pasal aku nak share dengan korang pengalaman aku sebagai seorang pengarah filem dan juga seorang YouTubers. Mana yang lagi best Okay guys, kita berbalik kepada zaman atau era di mana aku masih lagi bergiat aktif dalam bidang seni ni, terutama dalam lakonan dan juga pengarahan. Memang aku tak dapat lupakan ini satu opportunity dan peluang yang aku dapat, memang rezeki lah. Memang aku sangat-sangat bersyukur pada Allah pasal usia aku seawal 21 tahun aku telah berjaya mengarah filem pertama aku, iaitu filem Jangan Tegur. Bukan Jangan Tegur guys. Cut! Filem 9 September. Dan juga sebenarnya kalau nak bercerita pasal pengalaman dalam bidang seni ni, yang paling buat aku tersentuh hati dan terharu adalah filem pertama hasil tulisan aku guys, iaitu filem Jangan Pandang Belakang guys. So bila kita tengok balik pada zaman tu, pada era tu, Jangan Pandang Belakang dapat kutipan 7 juta. So memang satu fenomena lah. Pasal zaman tu nak dapat 3 juta pun seksa. 2 juta tu dah kira box office lah. Jadi tiba-tiba filem tu boleh dapat 7 juta pula. Jadi semua orang macam terkejut lah, termasuk aku guys. Dan ia memandangkan itu naskah filem pertama aku. Of course aku rasa macam seronok dia memang Masya Allah. Tak tahu nak gambarkan. Pasal apa tu guys? Pasal waktu tu aku hanya fikir apa yang orang tengok di panggung wayang tu datang daripada awal pemikiran aku untuk nak menulis cerita tu. Apa yang orang baca tentang tajuk itu datang daripada mula pemikiran aku untuk letak Jangan Pandang Belakang. Jadi bila benda ni berjaya dapat kutipan yang bagus dan orang tahu cerita tu, orang tahu nama aku naik sikit lah Alhamdulillah untuk cerita tu, aku rasa macam wow, Alhamdulillah, ini satu rezeki yang memang aku
tak sangka dan tak jangka. Dan ramai orang silap guys, ramai orang ingat aku mengarah filem Jangan Pandang Belakang, padahal bukan guys. Aku hampir mengarah filem tu, tetapi akhirnya filem tu diarahkan oleh Ahmad Idham, because penerbit waktu itu David Teo dia nakkan Ahmad Idham lah. Mungkin aku masih belum ada pengalaman mengarah filem, jadi dia tidak yakin untuk aku mengarah filem tu, walaupun aku ada buat storyboard dan sebagainya present, tapi of course aku dapat opportunity sebagai pelakon dan juga penulis skrip tu pun dah cukup baik dah. So bila kita bergerak dalam mainstream, dalam satu industri yang untuk waktu umur aku 21 tahun, aku perlu handle sebuah projek yang kos dia hampir 2 juta ringgit. Of course besar gila lah, memang besar gila benda tu, dan peluang ni peluang yang bukan senang untuk dapat. Dan dia punya keseronokan tu lain guys. Walaupun seronok, tapi tanggungjawab tu yang penting. Sebab menjadi seorang pengarah filem ni guys, dia bukan main-main guys. Bukan macam kau pergi kedai beli nasi goreng semudah itu. Tidak guys. Membuat satu karya, dan karya itu haruslah orang suka. Bila orang suka baru orang akan tonton. Okey, itu baru orang suka. Belum tentu lagi karya itu akan berjaya dapat kutipan yang baik. So takut-takut, tapi seronok tu tetap ada guys. Seperti aku cakap tadi, 9 September adalah filem pertama arahan aku. Dan selepas tu, bila filem 9 September, walaupun sebuah filem yang pada aku berjaya lah, walaupun kutipan dia bukanlah kutipan yang super box office, tapi kutipan dia baik, Alhamdulillah. So start dari situlah peluang dan kerjaya sebagai seorang pengarah filem semakin terbuka. Producer aku, time tu bos aku David Teo pun, dia semakin yakin aku boleh handle tim dan juga projek sebesar itu. Alhamdulillah. So selepas tu banyaklah lagi filem yang aku dah start mengarah lah, seperti Jangan Tegur, banyaklah. Kalau dengan Metro aja aku rasa mungkin ada dalam 6 ke 7 filem. Kalau sehingga aku pencen dalam mengarah filem ni, agak-agak berapa filem yang aku dah mengarah guys. Kalau kau pandai, kau komen kat bawah, aku nak tengok betul atau tidak. Dan itu aku bercerita tentang keseronokan menjadi pengarah filem. And then macam mana pula seronok jadi YouTubers. Mesti orang fikir jadi YouTubers ni macam kecil-kecil je, bukanlah melibatkan tim yang besar, bukanlah melibatkan produksi yang besar. Sebenarnya tidak guys. Kalau bercerita tentang seni kreatif, pada aku sama je, cumanya produksi itu saja. Yang aku suka menjadi seorang YouTubers ni, aku bergerak solo guys. Aku tidak depend on jadual orang, aku tidak depend on time dan masa orang lain. Aku boleh buat ikut kesesuaian masa aku. Kalau waktu aku menjadi pengarah filem dulu, aku tak boleh ikut masa aku guys, sebab masa telah ditentukan oleh produksi. Jadi aku harus bergerak mengikut masa. Sebab tu kadang-kadang bila bekerja tu, kadang-kadang sampai 14 jam satu hari. Biasa kalau aku mengarah, aku akan make sure 12 jam maksimum lah. Aku takkan lebih, pasal aku tahu yang paling penting aku kena jaga energi pelakon-pelakon aku dan juga energi tim aku. Tapi ada juga produksi yang mereka shoot sampai 18 jam pun ada. Jangan terkejut guys, mengarah filem memang macam tu kadang-kadang. So memang gila. So benda tu tidak akan terjadi kalau kau seorang YouTubers solo lah. Sebab kau boleh bergerak mengikut kesesuaian masa kau. Jadi bila sejak aku jadi YouTubers ni guys, of course aku boleh spend time dengan keluarga aku 100% solid, tanpa aku perlu fikirkan yang aku harus fokus sesuatu di luar kawalan bersama keluarga. Jadi ini aku suka. Pasal apa? Aku suka berkarya, tapi aku nak bersama keluarga aku 100% waktunya. Sebab pada aku lah, aku tak tahu orang lain lah, pada aku family always come first. Aku akan sangat utamakan keluarga aku. Jadi bila tak tahulah, mungkin sebab aku ada anak lah kot. Bila aku ada anak, aku nak tengok anak aku membesar depan mata. Aku tak nak rugi atau sia-siakan masa dia, sebab budak cepat membesar. Kalau aku rasa macam dulu aku tengok anak aku umur setahun, sekarang umur anak aku dah 5 tahun, sekejap gila. Jadi aku tak nak hilang moment tu guys.
So apa lagi yang membezakan keseronokan seorang pengarah dengan seorang YouTubers? Seperti aku cakap tadi lah, YouTube dia bergerak sendiri dan juga kau boleh hasilkan video-video kreatif mengikut kau punya waktu. Yang beza lain tu pula adalah YouTube kau boleh kembangkan kerjaya kau dengan diri kau sendiri. Kau tidak perlu mengharapkan orang lain. Kalau dalam mainstream ni kau harus mengharapkan orang lain. Contohnya kau bukan seorang penerbit, kau seorang pengarah. Jadi untuk nak mengarah sesuatu drama ke filem ke, kau perlukan seorang penerbit, seorang yang akan keluarkan duit. Kebiasaannya kebanyakan lah pengarah-pengarah ni, ada yang pengarah tu dia sendiri penerbit, tapi kebanyakan dia pengarah ni dia bukanlah penerbit, jadi dia bukanlah orang yang mengeluarkan duit, jadi dia mengharapkan orang lain untuk kembangkan kerja dia. Macam aku dulu, aku telah mengarah beberapa buah filem, aku perlu mengharapkan penerbit untuk ambil aku. Jadi untuk mengharapkan penerbit nak ambil aku mengarah, aku perlulah yakinkan dia daripada karya-karya yang aku hasilkan. So Alhamdulillah adalah beberapa hasil karya yang aku dah buat, orang tengok, orang yakin, jadi dia beranilah nak ambil. Sebab sepanjang aku bekerja sebagai seorang pengarah filem, banyak juga penerbitnya aku dah pernah bekerja sama lah. Kalau macam company-company besar ni, selain pada Metrowell, aku pernah bekerja dengan Tayangan Unggul, dengan Grand Brilliance, dengan independent company yang ada duit. Jadi perlu meyakinkan diorang, guys. Tapi di YouTube lah, kau hanya perlu meyakinkan diri kau macam mana kau nak kembangkan kerjaya kau. Sebab aku tengok, aku tak terkejut, guys, banyak YouTubers yang sebenarnya lebih sukses daripada orang-orang seni industri ni, guys. Especially dalam konteks aku cerita pasal karya dan keuangan lah. Mungkin kalau nak fikir pasal karya ni mungkinlah tidaklah sehebat seperti mana kita tengok orang industri buat macam filem-filem yang gempak-gempak. Mungkinlah YouTubers Malaysia sekarang ni masih belum mampu untuk buat karya-karya yang gempak macam tu. Tapi kalau kau perhatikan YouTubers luar negara, contoh kita letaklah YouTubers antarabangsa lah, Mr. Beast. Siapa tak tahu Mr. Beast, korang check, type dekat YouTube, type Mr. Beast, kau tengok Mr. Beast ni, pada aku dia ni memang dah jutawan lah. Dan aku tak terkejut dia juga boleh jadi the first billionaire YouTubers yang menghasilkan karya-karya yang memang kalau dia buat filem pun, aku rasa dia boleh buat filem lebih gempak daripada filem yang terhasil di Malaysia sebabkan dia ada keuangan yang kukuh. Tapi kalau YouTubers Malaysia, mungkin ada satu hari nanti, bila aku tak tahu, tapi insyaAllah akan ada, aku yakin tu, guys. Pasal YouTubers ni dia akan mendapat duit dia solid daripada YouTube sendiri, guys. Apabila video-video dia tu berjaya, video-video dia buat orang suka nak tengok, di situlah dia mula mendapatkan hasil pendapatan dia. Dan sebenarnya kalau kau fokus lebih kepada YouTube, insyaAllah pendapatan YouTube boleh dapat lebih banyak daripada pendapatan seorang anak seni. Kalau YouTube kau dah jenis view dia dah 500,000 ribu, 1 juta view, kau boleh konsisten maintain, senang insyaAllah. Ini apa yang aku nampak YouTubers kat Malaysia yang macam ni sebenarnya dah banyak dah, guys. Aku tak perlu nak mention nama lah. Kalau kau cari sendiri kau boleh tahulah YouTubers yang dia punya subscribe dia pun dah 2 juta, 1 juta ke atas. Dia punya view pun konsisten, setiap video dia upload at least takkan bawah 500,000 view. Diorang ni aku boleh consider diorang dah ada duit lah. Dia boleh bergerak lebih mudah kalau nak buat satu karya tu menggunakan duit, diorang dah ada duit. Aku sangat yakin tu, guys. Pasal dalam tempoh setahun, aku dah setahun lebih kot bergelar YouTubers ni, aku dah nampak permainan YouTubers ni macam mana. Sebab itulah baru aku faham kenapa dulu banyak budak-budak muda tergila-gila nak jadi YouTubers. Pasal rupanya memang YouTube boleh buat duit kalau korang betul-betul serius dan fokus kepada YouTube. Dan ini satu medium untuk orang mencari rezeki lah. So kepada orang yang mana dekat luar sana rasa nak cuba satu bidang yang lain, minat bidang kreatif tapi tak dapat nak enter industri seni secara mainstream, bermula dengan YouTube. Aku rasa YouTube adalah satu platform di mana korang boleh menghasilkan karya seni korang. In the same time, kalau korang punya karya ni memang mendapat
perhatian ramai, InsyaAllah korang boleh masuk ke dunia mainstream lebih mudah berbanding kau tak buat apa-apa lah. Kau tak buat apa-apa, kau angan-angan nak jadi pengarah filem, berangan-angan nak jadi pelakon, tapi kau tak buat apa-apa, kau takkan jadi apa-apa pun guys. Melainkan kau start pada sesuatu. Kalau kau tanya aku, bermulalah dengan YouTube. InsyaAllah pasti akan ada platform tu. Tapi sebenarnya kalau dulu aku selalu nasihatkan, kalau orang nak jadi pelakon ke, jadi pengarah ke, jadi pemuzik ke, pergi belajar, ambil course. Yes, pergi belajar. Ada di sekolah-sekolah seni ni guys. Antara yang paling aku suggest adalah Aswara lah. Kalau aku dulu, nama dia dulu Akademi Seni Kebangsaan, ASK, tapi sekarang dah jadi Aswara. Kau google dekat internet, kau type Aswara, dia keluar lah. Kau check lah intake dia tahun berapa bulan semua apa, kau tengok kelayakan kau ada dah. Aku rasa nak masuk situ bukanlah kau perlu jadi pandai sangat, tapi cukup sekadar kredit, insyaAllah boleh kot. So guys, itu antara perbezaan mana lebih seronok. Kalau nak comparekan dua-dua, aku rasa kedua-dua ni ada pro and con. Ada seronok dia yang ini, yang itu pun ada seronok dia yang itu. Yang buat pada pendapat aku, dua-dua seronok, dua-dua best. Tapi kalau dalam situasi aku sekarang yang dah kahwin, ada keluarga, kalau orang tanya apakah aku nak jadi seorang pengarah, nak balik kepada dunia pengarahan, kalau kerinduan tu ada, aku katakan yes, memang ada rindu nak mengarah filem. Tetapi kalau ikut keselesaan, aku lebih selesa bergerak macam ni sekarang. So guys, untuk video kali ni aku dah cerita dengan korang antara pengarah filem dan juga YouTube mana yang lebih best. Untuk next video, aku akan share dengan korang tips untuk menjadi YouTube yang berjaya, insyaAllah. So mana dah tengok pada awal sampai habis, aku ucapkan jutaan terima kasih guys. Sebab korang lah, korang yang tonton ni lah yang banyak support, yang selalu komen. Aku perasan ada banyak yang muka-muka selalu komen ni. Terima kasih guys, terima kasih. Aku nak sebut nama nanti banyak sangat, tapi yang selalu komen ni korang lah yang betul-betul support channel On The Brothers dan juga Peer On The Vlog. Tanpa korang, aku rasa channel kita orang yang kecil ni takkan boleh pergi jauh. So because of you all, terima kasih guys. Aku sangat menghargai, aku sangat appreciate. Aku doa supaya korang panjang umur, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat guys. So sehingga kita jumpa untuk kita punya next video. Korang jaga diri baik-baik, stay safe, stay cool guys. Korang memang awesome. Ciao.